Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Muslimin muslimat, penonton yang dirahmati Allah, semoga kita semua sentiasa ceria-ceria mengikuti laman nurani. Dan untuk sedi pagi ini kita akan bicarakan pola tajuk yang bagi saya begitu penting, yang melibatkan hampir ramai masyarakat Melayu Muslim, yaitu mengenai khurafat. Kita seringkali mendengar perkataan khurafat. Bahkan mungkin terbayang dalam pikiran kita bila mana disebut perkataan khurafat. Walaupun perkataan khurafat sebenarnya berasal daripada perkataan Arab. Berasal daripada bahasa Arab, yaitu kharafah ataupun kharafat. Mengikut dalam kamus, kharafat ataupun kharafah bermaksud cerita-cerita karut. Mengikut dalam kamus Dewan yang diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka, perkataan khurafat diartikan perkara-perkara karut, dongeng dan tahyul. Maka semua pengertian ini termasuk dalam pengertian khurafat ataupun kharafah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pentingnya kita bicarakan, kita terangkan mengenai khurafat kerana masih ramai masyarakat Melayu masa kini yang tidak begitu memahami tentang pengertian khurafat yang sebenarnya, sehingga masih terdapat sebilangan kecil masyarakat Islam kini terlibat secara langsung dengan perkara-perkara khurafat. Sama ada kerana terpengaruh dengan budaya-budaya Melayu yang terikut-ikut sejak zaman berzaman, atau mungkin kerana kejahilan. Dan kita perlu mengetahui bahawa kesan daripada terlibat dengan perkara-perkara khurafat ini lebih membimbangkan kalau ia melibat soal akidah dan kepercayaan, boleh merosakkan, bahkan boleh membawa kepada syirik. Na'udzubillah. Maka sebab itulah kita perlu bicarakan supaya semua penonton, pendengar, memahami benar-benar apa itu khurafat, supaya kalau boleh kita hindarkan, tinggalkan. Atau dengan arti kata lain, jangan sekali-kali kita terlibat dengan perkara-perkara khurafat yang boleh merosakkan iman kita, boleh merosakkan akidah kita. Bimbang lagi kalau terlibat dengan unsur-unsur syirik yang boleh menghapuskan seluruh amal ibadat kita. Na'udzubillah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita lihat hari ini dalam suasana zaman yang semaju hari ini masih banyak perkara-perkara khurafat dilakukan. Walaupun kadang-kadang ditegur, diberitahu, tetapi sukar untuk ditinggalkan. Kadang mungkin terpengaruh dengan budaya-budaya kuno, budaya-budaya lama yang sudah menjadi adat resam di kalangan masyarakat Melayu. Contohnya, kalau terlihat unsur-unsur khurafat ataupun kepercayaan-kepercayaan karut yang melibatkan soal akidah, yang boleh merosakkan keimanan seseorang, di antaranya ialah seperti mempercayai sesuatu itu berkuasa. Contohnya, kita kadang-kadang kita percaya tempat-tempat berpuaka, tempat-tempat yang dianggap ada kuasa. Sehingga kadang-kadang masyarakat Melayu, contohnya, ini amat jelas kita nampak. Kadang-kadang bila kita fikir, kita sangka tempat itu berpuaka, ada penunggu, dan bila kita nak lalu, kita minta tok, minta simpang tok, anak cucu nak lalu tok. Ini pun kadang-kadang secara tak langsung seolah ada unsur-unsur khurafat, ada unsur-unsur kepercayaan karut. Kenapa kita perlu minta lindung, minta simpang daripada tok yang tak kenal siapa? Ini banyak berlaku di kalangan masyarakat Melayu. Maka sebab itulah dalam konsep ini bimbang dan takut. Setelah mana kita beri pengakuan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam salat kita, contohnya, bila mana kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, kita baca, inna salati wa nusuki
wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Sadarkah kita bila mana terucap ungkapan-ungkapan ini dalam salat kita, dalam setiap salat, paling-paling tidak 5 kali sehari semalam kita sebut inna salati, sesungguhnya salat aku, wa nusuki, segala amal ibadatku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin, semuanya untuk Allah sekalian alam. La syarika lahu, kita memberi pengakuan yang kita tidak akan melakukan perkara-perkara syirik. Atau dengan kata lain, kita tidak akan menyekutukan Allah dengan satu apa jua pun. Wa bidzalika umirtu, itulah aku diperintahkan, wa ana minal muslimin, dan aku orang Islam. Bila mana coba pengakuan demikian, tanpa kita sedar lepas itu, kita terlibat dengan unsur-unsur syirik. Kita terlibat dengan unsur-unsur khurafat, dengan unsur-unsur yang dilarang, sama ada kita sedar ataupun tak sedar. Maka sebab itu insya-Allah untuk ruangan ini saya akan cuba terangkan sekadar apa yang termampu supaya kita faham jenis-jenis khurafat yang masih dilakukan oleh masyarakat Melayu untuk sama-sama kita hindari. Mudah-mudahan iman kita selamat, akidah kita selamat. Mudah-mudahan amal ibadat yang kita lakukan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan sambung selepas ini insya-Allah. Subhanallah, ya Allah, Maha Suci Allah. Subhanallah, ya Allah, Maha Suci Allah. Diciptakan manusia sebaik-baiknya supaya menjadi insan berguna, agar beriman dan bertakwa, bekalan untuk bertemumu ya Allah. Yang dirahmati Allah. Kita teruskan lagi pembicaraan mengenai perkara-perkara khurafat. Mengikut apa yang digariskan oleh para ulama, menggariskan beberapa jenis khurafat yang masih lagi dilakukan oleh masyarakat Islam, sama ada sedar ataupun tidak sedar. Yang pertama sekali disebut, jika sekiranya kita mempercayai sesuatu tempat, sesuatu benda, sesuatu perkara itu ada kuasa, lantas kita minta berlindung daripadanya, atau kita minta sesuatu kepadanya, maka itu merupakan perbuatan khurafat, bahkan termasuk dalam arti kata syirik, na'udzubillah. Contohnya, hari ini masih ramai masyarakat Melayu yang mempercayai satu kubur. Walaupun tak ketahui kubur siapa, dengan mempercayai kubur itu kononnya kubur keramat, maka kubur itu dimuliakan. Kubur itu diagung-agungkan. Bukan itu saja, bahkan menjadi tempat kunjungan untuk meminta sesuatu, untuk melepas niat. Maka saya tak sedar, perbuatan meminta kepada kubur yang dianggap keramat, walaupun sebenarnya tidak keramat, itu boleh merosakkan akidah dan kepercayaan. Walaupun seseorang itu masa hidup yang dianggap sebagai karamah ataupun wali Allah, itu hanya masa hidupnya saja. Tetapi bila mana seorang itu meninggal dunia, maka hilanglah, habislah karamah dia. Dia seperti manusia biasa, tidak punya kuasa. Oleh itu kenapa kita minta kepadanya? Lepas itu kalau terlepas niat, misal contohnya kita minta, wahai kubur sekian, wahai keramat sekian, tolonglah anak saya sakit. Di takdir Tuhan, Allah SWT menyembuhkan penyakit anaknya, maka keramat itulah yang dilepaskan niatnya. Bawa kambing seekor, bawa makanan contohnya. Bukan keramat itu yang menyembuhkan penyakit anak kita. Yang menyembuhkan penyakit Allah SWT. Bersyukurlah kepada Allah. Ini yang masih banyak dilakukan masyarakat Melayu, iaitu mengunjungi tempat-tempat yang dianggap karamat, khususnya kubur. Maka perbuatan ini dianggap khurafat dan boleh membawa kepada syirik, na'udzubillah. Yang kedua, mempercayai contohnya busuk yang dinamakan busuk jantan. Ramai orang percaya busuk jantan. Saya tak tahu macam mana busuk jantan, wallahu alam. Bila ada busuk jantan, kononnya situ ada puaka. Maka sebab itu ramailah orang-orang yang cari busuk jantan
minta nama ekor lah, menurun lah, apalah. Maka ini merupakan satu perbuatan khurafat. Perbuatan yang ditentang oleh Islam. Apa ada pada busut? Yang kita tahu, busut hanyalah rumah yang dibawa oleh anak-anak. Itu saja. Tapi kenapa busut itu kita puja? Kenapa pada busut kita minta sesuatu? Pada busut tidak punya kuasa. Yang ini boleh membawa kepada syirik. Rosak iman kita. Rosak akidah kita. Maka sebab itu, mempercayai sesuatu yang ada kuasa dan meminta kepadanya, mengharap sesuatu daripadanya, maka ini dikatakan khurafat yang masih berlaku di kalangan masyarakat Melayu kita pada hari ini. Begitu juga satu perkara yang mungkin tak sedar, mempercayai ataupun berjumpa tukang tilik. Tukang tilik atau yang dinamakan nujum. Bila mana kita mendatangi tukang tilik, sama ada dengan tilik di tangan, tapak tangan, atau menggunakan kertas, atau menggunakan burung dan sebagainya. Bila mana kita mendatangi tukang tilik, minta dia tilik kita, dia tengok masa depan kita, besok apa akan jadi, lusa apa akan jadi, masa tua apa akan jadi. Kalau kita percaya apa yang tukang tilik itu ceritakan, itu merupakan satu kesalahan yang amat besar. Sebab dia manusia biasa. Tidak ada kuasa. Macam mana dia boleh tahu apa benda akan berlaku besok? Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebut dengan sabdanya, qala Rasul, man ata arrafan fas'alahu an syai' fasaddaqahu lam yaqbalullahu amalu 40 yawma. Sadaqa Rasulullah. Yang bermaksud, barang siapa yang mendatangi ataupun berjumpa ataupun menemui seorang tukang tilik, lalu dia bertanya sesuatu, macam mana nasib saya ke depan, macam mana keadaan diri saya, macam mana gini-gini. Fasaddaqahu, lalu dia percaya. Dia percaya apa yang tukang tilik kata. Maka Nabi kata, dengan kepercayaan kepada tukang tilik itu, Allah tak terima amalannya 40 hari. Na'udzubillah. Artinya dengan percaya apa yang tukang tilik cakap, amalan kita selama 40 hari Allah tak terima. Mungkin sembahyang kita selama 40 hari Allah tak terima. Mungkin puasa kita selama 40 hari Allah tak terima. Mungkin dalam masa 40 hari itu, apa amal ibadat kita lakukan, sedekah kita, mungkin Allah tak terima. Maka sebab itu, perbuatan mempercayai itu kan tilik. Tidak kisah sama ada dia Islam dan bukan Islam. Sebab kita tahu dia manusia biasa seperti kita. Kenapa kita harus percaya kepada dia? Kecuali, kalau sekadar berjumpa dia, tanya sonok-sonok saja, tidak menjadi salah. Tapi itu pun tidak digalakkan. Maka sebab itu kita fikir bahawa dalam perbuatan kita, walaupun tak sengaja, walaupun kita tak sedar, tapi akibatnya, kesannya amat buruk sekali. Saya boleh membawa kepada rosak iman kita, rosak akidah kita, ataupun Allah tak terima segala amalan yang kita lakukan. Maka sebab itulah kita perlu memahami benar apa itu dikatakan khurafat. Benar karut. Di mana karutnya? Bagaimana seorang manusia dengan hanya melihat aurat tapak tangan boleh tahu begini. Kamu akan jadi begini. Macam mana kita boleh percaya? Melainkan kalau tukang tilik tu kata, aurat tangan kamu ni nampaknya alamat dia kalau ada duit senang belanja. Itu percayalah. Kalau ada duit senang belanja, kalau tak ada duit apa belanja kan? Itu tidak jadi masalah. Tapi kalau sebut benda-benda yang pelik-pelik, benda-benda yang tak terfikir dalam kepala kita, tapi kita percaya benda itu, ini yang jadi salah. Maka sebab itu, muslimin-muslimin dirahmati Allah, kita perlu waspada dalam konsep ini. Kerana tanpa pemahaman kita, berpunca kejahilan kita, kita terlibat secara tak langsung dengan perkara-perkara khurafat yang membawa kepada rusak iman kita, atau rusak akidah kita, atau akan terhapuslah pahala segala amal-amalan yang kita lakukan. Dan insyaAllah kita akan sambung lagi selepas ini dalam bicarakan khurafat, insyaAllah. Subhanallah, ya Allah, Maha Suci Allah. Subhanallah, ya Allah, Maha Suci Allah. Diciptakan manusia sebaik-baiknya supaya menjadi insan berguna, agar beriman dan bertakwa. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita teruskan lagi pembicaraan mengenai perkara-perkara khurafat. Sama ada kita sedari ataupun tidak kita sedari.
Di antara perkara-perkara yang termasuk dalam arti kata khurafat yang melibatkan perbuatan. Apa yang ulama-ulama sebut, apa yang para cendekiawan sebut, termasuk juga dalam perkara khurafat, ialah yang melibatkan perbuatan seperti perbuatan menepung tawar. Kerana ada ulama-ulama mengatakan bahawa perbuatan menepung tawar tidak ada daripada asas agama. Bukan daripada agama. Tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah maupun para sahabat. Kerana yang kita tahu, perbuatan ini adalah daripada ikutan yang dilakukan oleh masyarakat Hindu purba. Cuma persoalannya, sejauh mana kepercayaan kita kepada tepung tawar itu? Tapi kalau hanya sekadar menepung tawar begitu kebiasaan saja, mungkin tidak digalakkan, walaupun tidak salah. Tetapi kalau melibatkan kepercayaan, sama ada yang kena tepung tawar itu benda, seperti kenderaan, seperti mesin, dan bagai-bagai lagi. Lebih-lebih lagi, kalau yang kena tepung tawar itu manusia. Kita perlu persoalkan segi logiknya. Apa faedahnya, apa untungnya, apa gunanya dengan menepung tawar itu? Melainkan ada sesuatu kepercayaan. Kalau ia melibatkan kepercayaan, maka dia dikatakan khurafat. Perkara kaut maut. Tidak langsung tidak kena benar. Tidak ada asas dalam agama. Maka sebab itu, kita perlu fikir. Kenapa kita terlibat dalam perkara-perkara khurafat? Kalau Islam tidak menggalakkan. Kalau agama tidak menyuruh. Begitu juga, terkadang kita tanpa kita sedari, perbuatan bersemah. Bersemah dengan menggunakan darah-darah binatang. Menyembelih binatang, kambing, lembu, kerbau, darah diambil. Kononnya untuk bersemah. Untuk menghalau syaitan ke, untuk memuja sesuatu ke. Maka ini dinamakan perbuatan bersemah. Bersemah perbuatan yang bertentangan dengan agama. Seolah-olah perbuatan ini kita memuja jin. Kita memuja syaitan. Kita memuja makhluk halus. Dan kita mesti ingat, makhluk-makhluk jangan dipuja. Sebab kalau dia dipuja, bimbang dan takut, nanti dia akan berkawan dengan kita. Amat salah besar orang-orang berkawan, bersahabat dengan jin maupun syaitan. Begitu juga, kita lihat dalam perkara khurafat ini, yang melibatkan kepercayaan atau mempercayai sesuatu berdasarkan alamat-alamat sesuatu. Contohnya, di kalangan masyarakat Melayu, masih tebal kepercayaan tentang satu alamat. Contohnya, kalau dia pergi nak meminang seorang gadis. Contohnya, kalau satu rombongan pergi nak meminang seorang gadis. Tiba-tiba di pertengahan jalan, lintas seekor bewak. Bila lintas seekor bewak, dia percaya dah, sudah, kita baliklah. Kalau pergi minang pun habis, takkan diterimanya. Dia percaya, dia yakin. Dengan bewak melintas itu pertanda sial. Maka sebab itu rancangan dibatalkan. Oh, sampai peringkat batan jangan diteruklah. Apa kena mengenai bewak nak melintas? Kebetulan dia nak melintas, macam mana? Tapi kenapa kita meletakkan kepercayaan kalau bewak melintas, itu menandakan sial? Ini bukan daripada agama. Langsung tidak kena mengenai agama. Maka sebab itu, kita jangan percaya kepada bewak yang melintas itu. Begitu juga di kalangan masyarakat Melayu, contohnya. Kadang-kadang masih ada kepercayaan. Bila mana terdengar bunyi burung hantu. Bila mana kita mendengar bunyi burung hantu, atau bubung rumah kita ke, atau pokok berhapir rumah kita ke, maka ada orang menyangka, ada orang nak mati. Apa kena mengenal bunyi burung hantu dan orang nak mati? Ini merupakan kepercayaan karut yang tidak ada kena mengenal dengan soal agama. Kalau begitu, kalau burung hantu berbunyi, ada orang nak mati. Kalau burung hantu tak bunyi, tak ada orang mati. Ini merupakan kepercayaan karut yang tak selalu berlaku di kalangan masyarakat Melayu. Sebab itu, masyarakat kita hari ini, sama sedar atau tidak sedar, terpengaruh dengan khurafat-khurafat seperti ini. Dengan perkara-perkara yang dianggap karut, yang dianggap tahayul, dan tidak punya asas dalam soal agama. Maka sebab itu, kita perlu lihat diri kita. Apakah selama ini kekuatan iman kita boleh pertahankan diri kita daripada segala khurafat-khurafat ini, atau masih tebal kepercayaan kita kepada perkara khurafat seperti ini? Kadang-kadang yang menjadi masalahnya, tuan-tuan muslim yang dirahmati Allah, ditegur, diberitahu, tapi susah untuk tinggalkan. Kenapa? Karena terpengaruh dengan budaya. Sudah menjadi culture, sudah menjadi kebudayaan. Oleh ini merupakan adat rasam yang dilakukan oleh nenek moyang kita, maka kita perlakukanlah.
Ini juga itu masalah. Kalau adat rasam yang diwarisi daripada nenek moyang ini merupakan adat rasam yang baik, yang tidak bertentangan dengan agama, kita boleh lakukan. Tidak ada masalah. Tetapi kalau adat rasam yang bertentangan dengan agama, yang tidak ada nas dalam agama, yang menyalahi hukum-hukum agama, maka sepatutnya kita tinggalkan. Patutnya kita lepaskan, jangan kita lakukan. Terus malang sekali kenapa? Soal tepung tawar masih dilakukan. Soal mempercayai tempat-tempat keramat, tempat-tempat puaka, masih lagi berlaku di kalangan masyarakat Melayu. Soal mempercayai kubur-kubur contohnya, keramat-keramat contohnya, masih banyak berlaku di kalangan masyarakat Melayu. Walaupun dapat diberitahu. Contohnya, kalau berlaku satu tempat, ada kubur yang panjang, yang dipercayai sebagai keramat, maka datanglah orang ramai-ramai memujanya, pasang lilin, minta nama ekornya, macam-macam cara. Dirubuhkan, dibuat balik. Kita tegah, kita halang, dia datang juga. Kenapa berlaku soal ini? Kadang-kadang kita fikir, ada orang-orang lain, ada pihak-pihak lain yang cuba nak mengambil kesempatan daripada kepercayaan karut marut ini. Contohnya, kalau seorang manusia Muslim percaya kepada kubur dianggap keramat, lalu dia pergi minta lah, Tok Keramat, tolonglah bagi anak saya lulus Paiksha. Tiba-tiba, ditakdirkan kalau anak lulus Paiksha, walaupun bukan keramat itu yang meluluskan dia, oleh kerana nazarnya lepas, tertunai, maka dibawalah kambing seekor pergi ke kubur keramat itu. Sedangkan kita, kambing itu bukan diserah berkeramat itu, orang yang menjaga kubur itu. Yang kenyangnya orang menjaga itu, bukan keramat itu. Keramat tak makan kambing. Orang mati tak makan daging kambing. Yang menerimanya ialah penjaga itu. Maka mungkin, berkemungkinan, ada pihak-pihak lain ingin mengambil kesempatan di sebalik kepercayaan ini dengan membengaut keuntungan ataupun mendapat sedikit habuan daripada kepercayaan masyarakat Muslim hari ini. Maka sebab itu, muslimin, muslimat, kalau boleh hindarkan diri kita daripada terlibat dengan perkara-perkara yang agak khurafat. Letakkan kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang berkuasa hanya Allah. Yang menentu satu hanya Allah. Kerana dialah yang segala-galanya. Itu termasuk rukun imannya percaya kepada qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lah segala-galanya, bukan makhluk lain. Maka sebab itu, hindarkan diri kita daripada perkara-perkara khurafat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, ya Allah, Maha Suci Allah. Subhanallah, ya Allah, Maha Suci Allah. Subhanallah, Maha Suci Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Segala pujian hanya untukmu.